Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hassin akhlaqana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina wa tammimna bil khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pengurus majlis yang dihormati YDP KPKM, Barisan KPKM, Barisan Pimpinan JKT, JKW, Barisan Penasihat serta sahabat-sahabat sekalian. Amma InsyaAllah hari ini kita akan cuba untuk selesaikan daurah kita berkaitan dengan bab zakat ni lah. InsyaAllah berdasarkan kitab Tafsirul Sayyid. InsyaAllah seperti mana kita tahu sebelum ni, zakat tu ada dua bahagian, zakat harta, lepas tu zakat badan. Jadi untuk zakat harta ni, zakat harta ada 6 kategori. Kita telah selesai dalam belakang, insyaAllah, alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan selesaikan berkaitan dengan zakat badan, zakat fitrah. Lepas tu kita akan tengok sedikit mengenai asnaf. Lepas tu ada beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum dan apa sedekah. Kalau kita kata kalau wajib zakat, kalau sunnah dia sedekah. InsyaAllah kita masuk bab zakat fitrah. Zakat fitrah pada surat 418 dari kitab ni. Bab zakatul fitri sunnat bizalika li'annaha tajibu 'ala fitrin nasi min shaum Ramadan. Dinamakan dengan zakat fitrah kerana manusia ni dia berbuka daripada puasa, berbuka pada puasa bulan Ramadan. Sebab zakat fitrah ni dia dikenakan apabila habisnya bulan Ramadan. Waktu sunnah fitrah bermakna khilqah. Dinamakan juga dengan fitrah sebabnya ada kelakuan dia, ada peranan dia, fitrah. Waktu sama zakatul badan bi'annaha kama fil hadis zakatul fitri tuqradu lis-sha'imi min ar-rafas wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah ni merupakan sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa daripada bentuk-bentuk yang berbentuk Arafas ni hubungan seksualiti ataupun benda-benda yang berkaitan dengan dia. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, memberi makan kepada orang fuqara dan para miskin. Hukum dia wajib secara ijma'. Adapun waktu untuk dia keluar, waktu dia untuk keluar ni dia ada 5 hukum. 5 hukum. Waktu wajib bi'idraki juz'i min Ramadan wa juz'i min Syawal. بأن يكون الشخص موجودا ومتصفا بشروط الوجوب عند غروب الشمس ليلة العيد. Dia kata waktu wajib ni, bila wajib keluar zakat apabila seseorang ini dia dapat satu bahagian waktu daripada Ramadan dan dapat sebahagian waktu daripada Syawal. Macam tu hari ni hari terakhir bulan Ramadan, maka petang macam tu asar bulan Ramadan tu, asar hari terakhir bulan Ramadan dia dapat. Lepas tu awal bulan Syawal tu pun dia dapat, selepas waktu maghrib tu dia dapat, lepas tu dia meninggal. Waktu dikira wajib atas dia untuk bayar zakat fitrah. Adapun kalau macam contoh seorang yang meninggal sebelum daripada waktu Syawal masuk, sebelum Syawal masuk, waktu tak wajib bayar fitrah. Ataupun orang ni seorang tu lahir selepas daripada Syawal masuk, akhirnya bengorik Syawal baru dia beranak, maka si ayah ataupun wali bagi kanak-kanak tersebut tak wajib untuk dia bayar ke atas bayi tersebut. Akhirnya nak jadi kau wajib bayar ni kena dapat dua-dua juzuk, akhir Ramadan dengan awal Syawal. Lepas tu waktu wajib, tapi dia ada waktu lain, dia ada waktu fadilah. Fadilah dia kalau wajib tu lepas daripada sebelum daripada dapat sejuzuk daripada Ramadan, selepas daripada Syawal dapat sebahagian daripada Syawal. Adapun waktu fadilah dia yaumul Aid ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Aid wal afdalu ba'da salatil fajri. Dia kata waktu fadilah dia apabila pada hari raya, hari 1 Syawal tu, ba'da tulu'il fajri, selepas daripada terbit matahari, selepas daripada terbit fajar, sebelum daripada solat
pada hari raya, selepas daripada terbit fajar, sebelum daripada solat hari raya. Wal afdalu ba'da solatil fajri. Maksudnya selepas daripada masuk waktu subuh hari raya pertama, sebelum daripada semaya hari raya, dan terlebih afdalnya selepas daripada semaya subuh tu. Maksudnya kita boleh start daripada subuh tu, masuk waktu subuh boleh sebelum daripada semaya subuh boleh. Tapi afdalnya laginya selepas kita semaya subuh, sebelum daripada kita semaya raya. Tapi time tu jadi penat ramai orang pula ke apa, orang nak masuk gitu kiri, nak pakai baju raya gitu kiri, nak balik nak cara nak jadi payah. Jadi dia dibolehkan untuk memperluaskan waktu tersebut kepada waktu jawas, iaitu wa min awal Ramadan. Harus dah kita lah, macam kita lah masuk dah bulan Ramadan. Masuk dah bulan Ramadan, maka harus dah untuk kita untuk keluarkan zakat fitrah. Adapun waktu karahah, ni apabila kita mentakhirkan dia daripada solatul Aid ila ghurubi syamsi illa li maslahatin kathizaril qarib au faqiris salat. Kita mentakhirkan, kita melewatkan bayar zakat fitrah ni selepas daripada solat semaya raya sehingga terbenamnya matahari. Selepas daripada waktu semaya raya sehingganya waktu maghrib hari raya pertama tu. Waktu tu waktu makruh. Kecuali kita buat lagu tu sebab ada masalah, ada kepentingan kita tunggu anak-anak kita nak bayar tu. Ataupun kita kata kita ni nak tunggu orang fakir lebih layak, orang fakir soleh lebih panggil apa, penerima lebih layak untuk dapatkan zakat tu. Adapun waktu yang kelima, waktu yang diharapkan adalah kita mentakhirkan, kita melewatkan daripada hari raya selepas daripada hari raya tu. Habis dah satu Syawal tu baru kita nak bayar. Jadi waktu haram sekiranya kita buat selepas daripada hari raya, kecuali dengan ada keuzuran, maka kita diharuskan untuk melahirkan takhir tersebut. Wa takunu qata' bidunil ismi. Jadi qata' tapi tak dosa. Ka'an lam yahduru malhu. Seperti contoh orang tu duit dia tak ada lagi, tak ada tangan, tak ada dalam poket dia, ataupun wal lam yajidil mustahiq laha. Kita ni tak dapat, kita tak mendapati orang yang berhak untuk mendapatkan yang zakat tu. Okay, dan kita tengok pada ke atas siapa golongan yang diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Zakat tajibu ala kulli muslimin qadin yamliku qutu yaumil aid wa lailatihi. Wajib ke atas setiap orang yang muslim hak merdeka yang mempunyai lebihan makanan pada hari raya dan malam dia. Sawa akan min zakar au unsa saghiran am kabiran hurran au abdan. Jadi setiap daripada golongan tersebut, laki puan, kecil besar, hamba ataupun merdeka, maka diwajibkan semua bayar zakat fitrah. Wa yushtaratu liwujubiha an takuna fadilatu amma yuhtaju ilaihi. Kena hak dia tu, makan hak mengenyangkan dia tu menjadi merupakan bahagian ada lebih daripada keperluan dia. Keperluan dia tu dia buat lagu mana, gapo yang diperlukan oleh seseorang. Maksud dia di sini 2-3 perkara ni, hak ni merupakan keperluan yang digariskan dalam bab zakat ni. Mu'natuhu wa mu'natu man talzimuhu nafaqatuhu. Keperluan peribadi dia dan keperluan bagi orang yang dia wajib nafkahkan. Itu pertama. Lepas tu yang kedua, min dainin walau mu'ajjilan. Keperluan tu merujuk kepada dia nak bayar zakat, dia nak bayar hutang dia. Kiranya kalau kata dia tu ada duit, tapi itu nak digunakan untuk bayar hutang, maka tu tak menjadikan dia ni jadi wajib bayar zakat. Kalau duit tu nak guna kepada pembayaran hutang dia, dan dia nak guna duit itu juga min khadimin wa manzilin yaliqana bihi. Kita nak guna untuk kita nak bayar pada orang gaji ataupun rumah kediaman layak bagi diri seseorang. Fa idza lam takun fadilatu yaumal aid wa lailatuhu amma yahtajuhu fi ahadi hadhihi al-umur fala zakata alayhi. Al-wajib fiha sa'un kulli shakhsin ay 4 amdad bi muddin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma yusawi haliyan 2.75 kg. Satu cupok dan satu kantang makanan satu kantang bagi setiap orang. Satu kantang bagi setiap orang tu yang mana menyamai 2.75. Kalau secara mudah dia kata sini, kalau taklik nombor 5 tu dia kata
Ada juga sebagai ulama kata 3 kilo. Kita mudah nak kira kat 3 kilo makanan asasi kita, makanan ruji kita. Kita kira lah. Lepas tu makanan ruji tu kita kata kita beras kan. Beras kalau kita nak kira di Malaysia kan, kita ambil beras standard ramai-ramai, kita kata beras apa? Panggil kalangan T20 kodok, kita panggil hok ramai-ramai kita pakai lagu mana? Beras rindik kita kata macam tu. Kita Kelantan ni beras sia kan. Beras sia tu berapa harga semasa kali dengan untuk 3 kilo. Kaedah dia kullu man talzimuhu nafaqatuhu ghairihi talzimuhu fitratuhu wa hunaka istisna'at min hadhihi al-qa'idah mantuqan wa mafhuman. Okey dah. Sebenarnya maksud ni anak-anak ayat sok sani, sok gatal sani, kita kena ingat juga untuk sok gatal ni bukan sekadar untuk fitrah saja tapi untuk fidyah juga. Kalau macam tu ada orang puai ko, banyak esok ni kita ada anak puai tapi ataupun ada isteri ko, kok mana tertinggal puasa ataupun dia ni tinggal puasa lah. Dia tinggal puasa, lepas tu tak sempat nak ganti ataupun hak isteri hak mengandung ataupun hak beranak. Dia terpaksa buka puasa sebab dia takut atas mudarat diri dia atau dengan mudarat anak, maka dia kena wajib ganti puasa, lepas tu wajib bayar fidyah. Fidyah tu pun fidyah puasa dia pun hak tu juga. Sok ni juga. Kira atas 1 kilo tu, atas hari tu, atas hari berapa banyak mana? 2.75. Kira 3 kilo tu lah. Gitu deh. Saya pengira dia. Lepas tu kita tengok sini, kullu ma talzimuhu nafaqatu ghairihi talzimuhu fitratuhu. Kiranya setiap bagi orang yang kita wajib nafkah ke dia, wajib juga kita bayar fitrah, zakat fitrah kepada dia. Situ ada istisna, ada pengecualian bagi golongan-golongan tertentu. Secara mantuknya kullu man talzimuhu nafaqatuhu ghairihi talzimuhu fitratuhu fa yustasna min zalika zaujatul ab. Zaujatul ab ni diistisnakan daripada kita bayar. Zaujatul ab ni bukan mak kita, ibu tiri kita, isteri kepada suami, isteri pada ayah. Isteri pada ayah dia akan merujuk kepada ibu tiri. Ibu tiri fa yalzimuha nafaqatuha wa la yalzimuha fitratuha. Kita ni wajib nafkah ke dia. Kalau kita kata mampulah, kita mampu, kita wajib nafkah dia. Lepas tu tapi kita tak wajib untuk membayar zakat fitrah atas dia. Wakazalikal abdu wal qarib wa zaujatul kuffar. Demikianlah juga hamba dan ahli keluarga dan juga isteri yang merupakan daripada kalangan kafir. Mafhumul ibarah, tadi mafhum mantuk, hak ni mafhum ibarah dia. Dia kata kullu man la talzimuhu nafaqatu ghairihi la talzimuhu fitratuhu. Dia kata sini orang hak tak wajib kita bayar nafkah, tak wajib juga untuk kita bayar fitrah dia, zakat fitrah dia, kecuali wa yustasna min zalika abdul abid, orang hamba hak lari daripada tuai dia, fala yalzimu sa'id nafaqatuhu wa yalzamu alaihi fitratuhu. Hamba hak lari daripada tuai dia ni kita tak wajib dah. Kita ada hamba, contoh hamba hak pergi kita beli hamba ataupun hamba tu dapat pada kita. Kalau dia patuh pada kita, kita wajib untuk nafkah dia. Tapi lah ni hamba ni lari daripada tuai dia, lari daripada kita, maka kita tak wajib nafkah dia, tapi kita wajib untuk bayar zakat fitrah atas dia. Gitu dah. Pasal ada siapa dia panggil inilah sikit. Kalau dalam kitab Takrirat ni, dia insya-Allah kalau depan-depan ni kan macam hukum apa semua ni, benda-benda asas dia ni insya-Allah ataupun pada mana-mana bab lah dalam kitab Takrirat ni insya-Allah dia mudah je. Mudahlah insya-Allah mudah. Cuma dia akan jadi ada sedikit payah kalau kita kata kita tengok dia nyatakan al-masail. Masail fi mutafar masail gapo-gapo fi bab gapo-gapo. Hak tu dia kebanyakannya anda tengok musannif ni habis asalnya dia ambil daripada kitab-kitab hak lebih kitab-kitab hak tawal lah. Jadi nak kata mudah pun mudah, nak kata payah pun tak sangat. Gitulah. Wa idza asara zawju
an fitrati zawjatihi fala tajibu alaihi wa la yalzimuha fitratu nafsiha walakin yustahabbu laha ikhrajuha. Sekiranya si suami ni susah untuk dia mengeluarkan zakat fitrah bagi isteri dia, fala tajibu alaihi, maka tak wajib atas diri dia, tak wajib atas diri suami, wala yalzimu fitrah itu ala nafsiha, tak wajib juga atas isteri, atas diri isteri, tapi disunatkan kepada isteri tu dia keluarkan zakat tu, boleh. Sebab nafkah dia, fitrah dia atas suami dia, tapi suami dia lah ni tak mampu untuk keluarkan, maka isteri pun tak wajib, suami pun tak wajib, isteri pun tak wajib, tapi disunatkan untuk isteri tu waktu untuk zakat diri dia. Jinsul fitrah min ghalibil qutil balad wa yujzi'u jinsu a'la alnil adna alladhi wa ghalibul qutil balad. Dia kata jenis-jenis fitrah tu kata daripada makanan asasi sesuatu tempat. Wa yujzi'u jinsul a'la alnil adna alladhi wa ghalibul qutil balad. Memadai kita nak guna hak tinggi, hak grade tinggi pun boleh, hak grade rendah pun boleh. Wa huwa ghalibul balad. Okay. وقد ذكر بعضهم أجناس ما تجب فيه زكاة الفطر مرتبا على الأعلى فالأعلى. Ini ni dia susun, musallih dia susun makanan asasi mengikut level grade hak mana hak utama, kemudian terkemudian. Tu boleh tengok deh. Bur, wasud, syair, zurah, ruz, humus, mash, adas, pul, tam, zabih, akid, laban, ngejum. Okay, start daripada bud paling tinggi sehinggalah ke bawah sekali jub. Okay. Masalah la tujzi'u zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'alal ab nafaqatuhu. Dia kata tak jadi zakat fitrah ni, zakat fitrah ke atas seorang anak yang tak wajib untuk ayah dia ni, untuk ayah dia bagi nafkah. Maksudnya seorang anak ayah dia ni tak wajib bagi nafkah, maka tak jadi zakat fitrah dia, kecuali kabalighin idza addaha anhu abuhu illa idza azina lahu fi ikhraj fitratihi. Dia kata dia istisna situ, dia kata tak jadi zakat fitrah hak anak yang tak wajib ayah dia bagi nafkah, seperti contoh orang hak telah balik, apabila ayah dia melakukan zakat fitrah tersebut, kecuali dia kena dapatkan izin daripada anak tersebut untuk keluarkan zakat fitrah. Sebab kita lah, sebab kita ramai-ramai ni ayah kita ni tak wajib lah, sebab kita balik belakang kan, kita balik belakang, lepas tu kita balik dasar, lepas tu kita pun ada kita ada kuasa, ada kasbu untuk cari nafkah untuk diri kita. Tapi lah ni kita disibukkan dengan urusan pengajian, maka tu atas dasar ihsan orang tua kita untuk bayar fitrah ke kita. Tapi kalau kita kata kita ni dah muka ayah pun BBT dah boleh-boleh, bank dah boleh-boleh, contohlah kita kata mak ayah bank dah boleh-boleh, kita pun kata mak ayah mak abah tak apa, kita nak bayar sendiri. Tu tak, kita boleh kita lah ni kita kata kita boleh untuk izin, boleh juga untuk tak izin. Gitulah. Dia tengok pula lah atas diri masing-masing. Wa ammal ibnul ghairul baligh zakaran aw kana unsa, zakaran kana aw unsa, fa kadzalika zawjatu wa kullu man talzimuhu nafaqatuhum fala yushtaratu idnuhum. Adapun anak hak tak balik lagi, sama ada lelaki ataupun perempuan, demikian juga isteri dan juga semua golongan hak diwajib nafkahkan, maka hak tu tak perlu mendapat izin. Anak hak tak balik ataupun isteri kita, ataupun siapa-siapa hak kita wajib nafkah kepada dia, maka hak tu kita tak perlu dapat izin mereka untuk kita bayarkan fitrah. Okey, ini kita masuk pada masalah mutafarriqah fi zakat. An-niyah wajibatun fi zakati mutafarriqah bainaha wa baina sadaqati tatawwu. Dia wajib bagi zakat ni untuk membezakan antara zakat tu diri zakat dengan diri sedekah hak sunah. Sirah dia haza zakatu mali atau hazi fardun sadaqatu mali. Ini supaya kita kata apa? Ini niat ada. Niat ni sirah ni lafaz duk mulut, tapi niat tu duk dalam hati. Cuma kalau siapa fikir yang duk buat tu, bila ada ambil dia baru pada hari ke apa semua tu, satu-satu kita duk buat ni, kita apa yang apa? Kita ferasakan kalimah tersebut, hak tu betul dah lah duk buat tu.
Cuma kalau kita kata ni zakat ambo, tu beres tu. Kita niat tu kalau kata tak, kalau biasa kalau satu yang kita buat sebab bayar tu salih apa semua ambil gambar ni adalah zakat saya pada tahun ni apa semua tu. Tu kalau kata tak sebut pun tak ada masalah dah, sebab kita niat ada dalam hati kita bahawa ni zakat kita. Tapi kalau kita kata kita sebut tu jadi benda tu jadi sunat pula dah. Sebab memang kita bayar tu memang dah bayar zakat dah. Okay, jadi dah lah. Tapi kalau kata kita lafaz tu lagi kau boleh. Waktu dia inda munawalatil fakir awaki, ketika penerimaan daripada pihak orang fakir ataupun wakil dia. Waktu dia ni orang fakir, orang fakir tu pun terima kita pun ni zakat aku. Ataupun yufawwidhu niyatu ilal wakil, kita serahkan niat kita tu kepada orang wakil. Macam tu kita lah ni, kita ahli pesantren KPKM. Kita tak jumpa pun siapa asnah, tak kenal pun siapa asnah, tapi kita bayar kepada bendahari. Bendahari ni wakil. Bendahari ni wakil, dia je kutip, dia je bayar belakang. Dia je kutip bayar dia je lagi zakat tu, bayar zakat. Maka kita serahkan niat tersebut pada bendahari kita, gitu ya. Boleh. Yajuzu taqdimun niyah qabla daf'in ila al-fakir aw wakil bi syarti an yakuna ba'da al-ifraz ay tamyizul mal zakat an ghairihi. Dia kata harus untuk kita takdimul niyat qabla daf'in, sebelum daripada kita ni serah ke zakat kepada orang fakir ataupun wakil dia, dengan syarat dia ni yakunu ba'da al-ifraz, iaitu tamyiz baik mal zakat an ghairihi. Kita membezakan antara duit zakat tu dengan duit daripada benda lain. Tafarun niyatu iza akhazal imamu zakatul mumtani' qahran fayanwi imamu anhu. Maka tak dijadikan niat tu iza akhazal imam, apabila pemerintah ni ambil zakat yang terteguh. Orang tak boleh bayar zakat, kita ambil pemerintah ni ambil secara paksa, maka imam pemerintah tersebut boleh niat ke atas pada perkara tersebut. Orang itu tak boleh bayar, lepas tu kita ambil, pemerintah ni ambil secara paksa, ambil secara tanpa reda untuk menyelesaikan kefaduan zakat tu, maka imam tu boleh untuk niat ke pada perkara tersebut. Itu bab niat kan. Bila ni kita nak ayat masalah kedua berkaitan dengan kita nak bersegera ke zakat. Bersegera ke bayar zakat tu ta'jilu zakat. Yajuzu ta'jiluha qabla mudhiyil kulli hawlin wa taqa'u mawqi'aha bi syurut. Dia kata kita ni sebelum sampai haul ni kita nak bayar dulu lagi sebelum daripada cukup syarat dia. Jadi contoh dia kata yajuzu ta'jiluha qabla mudhiyil kulli haulin, harus untuk kita mensegerakan, mendahulukan sebelum daripada sempurnanya haul. Contoh kita kata lembu, mah perak, semua benda tu kena cukup haul setahun tu. Tapi sebelum daripada cukup haul tu kita nak bayar dah. Boleh, dan berlaku pada beberapa tempat. Pertama sekali, dia ada syurut dia. Dia kata antakunu ba'dal bulughin nisab illa fi zakatit tijarah. Fala yushtaratu zalika li'annahu yushtaratu fiha bulughun nisab fi akhiril haul. Dia kata antakunu setiap daripada jenis-jenis zakat kita nak bayar tu, zakat tersebut telah cukup nisab dia, kecuali pada zakat tijarah. Zakat tijarah, zakat perniagaan, maka tak dapat tidak, dia perlu kepada cukup nisab pada akhir haul. Kena sampai haul dulu. Sempurna haul dulu baru boleh bayar keluar zakat. Tapi kalau macam contoh kita ni pengembala highway ternakal. Kalau macam tu kita pelihara kambing 40 ekor. 40 ekor cukup dah kita start bulan pertama sehingga bulan ni tu cukup dah 40 ekor. Tak sepatutnya dia sampai bulan 12 baru kita wajib bayar zakat. Tapi bulan ini bulan ni pun dah sempurna 40 ekor, mewajibkan kita keluar satu ekor kambing, maka dia boleh kita nak keluar kategori dengan syarat cukup nisab tu. Kita dah. Kecuali zakat tijarah lah. Zakat tijarah ni bulan 1 hingga bulan ni cukup dah 85 gram emas, nilaian 85 gram emas ataupun 588 kena perak. Tapi kita tak boleh nak bayar zakat masa tu, tak boleh.
dia kena sampai habis bulan 12 dulu baru kita boleh keluarkan zakat. Zakat bagi zakat perniagaan. Sebab zakat perniagaan ni dia tengok identify atas kita punya akhir nisab. Akhir haul tu, nisab kita tu cukup ke tak? Dia tengok pada akhir haul. Akhir haul tu cukup dah nisab. Walaupun berlaku untung ataupun rugi semasa sepanjang perjalanan perniagaan tersebut. Anta tawaffara, kedua tu anta tawaffara fil malik syurutul wujub ila akhiril haul fala taqa'u idza mata aw naqasa an-nisab aw iftaqara qabla mudhiyil haul. Dia kata hendaklah malik ni pemilik harta tersebut dia dia apa sempurna pada diri dia ni syurut wujub, syarat wajib sehingga akhir haul. Sehingga akhir haul ni syarat wajib untuk seorang itu keluarkan zakat. Dia ada syarat wajib itu sehingga akhir haul. Kecuali maka tak wajib itu jadi macam mana sekiranya dia mati ataupun zakat dia nisab dia tu tak cukup ataupun dia ni iftaqara, panggil apa, jatuh miskin sebelum daripada sempurnanya haul. Nombor 3 ni kan boleh terang tengok sendiri boleh anda tak jelas ni. Terang tengok dah. Terang bincang-bincang dengan saya sebab tak berani nak kata lah, tak berani nak syarah sini. Sebab ada macam muskilah sikit lah, tak berani nak itu dah. Boleh dah. Kita maaf kan. Untuk nombor 3 hak bawah tu, nombor 3 poin ketiga, dia kata idza ajara daran li sanatain bi 40,000 riyal wa qabadaha. Dia kata sekiranya seorang ni memberi sewa sebuah penginapan, kediaman, sebuah kediaman dengan tempoh 2 tahun. Tempoh 2 tahun. Tempoh 2 tahun lisanatain bi 40,000 riyal wa qabadaha. Kira dia ni sewa 2 tahun sekaligus. 2 tahun bayar 40,000. Panggil apa lasam kan? Bayar total, bayar stokor. Bayar stokor. Lepas tu fayukhriju ba'da mudiyil haul al-awwal zakatu 20,000. Thumma ba'da mudiyil haul al-thani fayukhraju zakatu ma baqiya minhu li sanatin wahidah. Fayukhraju zakatu 20,000 ukhra li sanatin. Akhirnya 40 dia sewa kepada seorang itu 40,000. Sebuah kediaman dia sewa 40,000 untuk 2 tahun sekaligus. Dia akhirnya macam tu, saya sewa, saya ada rumah, saya sewa kat awak 40,000. Awak bayar saya sekaligus. Maka kita tak wajib bayar kecuali selepas daripada sempurna setahun daripada kediaman tersebut. Selepas daripada cukup setahun haul dia. Lepas tu wajib bayar pun wajib bayar 20 pertama je. Tak wajib bayar lagi untuk 20 kedua. Wajib bayar 20 kedua tu selepas daripada haul yang kedua. Gitu deh. Tapi kalau dia kata kalau dia nak bayar dulu pun tak ada masalah lah. Lepas tu kita masuk pada qismu sadaqat, pada bahagian berkaitan dengan sedekah. Wal muradu bis sadaqah huna sadaqatul wajibatu wa hiya az-zakah. Wal aslu fiha qawluhu ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Subhanallahu azim. Ini kita nak masuk berkaitan dengan asnaf-asnaf yang berkelayakan untuk diberikan zakat. Seperti mana ini merupakan ayat 60 ayat 60 surah At-Taubah. Ayat 60 surah At-Taubah berkaitan dengan asnaf 8 zakat. Pertama, golongan fakir. Golongan fakir ni wallazi laisa lahu malun wala kasbun aslan aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqa'u mawqi'an min kifayatihi mat'aman wa malbasan wa maskanan. Dia kata
orang fakir ni, orang lagu mana fakir ni takrif dia orang hak dia ni tak ada harta ataupun dia ni tak boleh nak dapat ke usaha. Jadi macam contoh kita kata cacat secara kekal ko, dia tak boleh nak buat usaha. Dia tak boleh nak cari pendapatan. Ataupun dia memang tu tak ada harta rasa, ataupun dia ni tak boleh nak buat usaha untuk dapat ke harta. Ataupun dia ni ada usaha, dia ada harta tapi tak memenuhi daripada keperluan dia. Sama ada dalam bentuk makan dia, pakaian dan juga tempat tinggal. Bi an yuhassila aqall min nisfi ma yakfihi. Dia ni hanya dapat tak sampai separuh, kurang daripada separuh daripada keperluan dia. Seperti contoh dia kata yahtaju fi syahrin 500 riyal. Dia seperti contoh sebulan dia memerlukan 500 riyal. Tapi dia kerja tapi hanya dapat 200, kurang daripada 250. Maka tu dinamakan sebagai orang fakir. Wal miskin, dia konsep dia serupa, dia ada harta, dia ada usaha tapi tak memenuhi keperluan dia. Bi an yuhassila fawqa nisfi ma yakfihi. Dia dapat dia ada harta, dia ada usaha tapi hasil pendapatan dia ni tak memenuhi keperluan dia tapi lebih daripada separuh. Lebih memenuhi keperluan dia, separuh daripada keperluan dia tapi tak penuhi semualah. Seperti contoh memerlukan 500 riyal sebulan tapi dia hanya mendapatkan 400 riyal. Gitulah. Lepas tu kita ni bila macam contoh kita ni kita duduk dalam jabatan agama ke di maik ke kita kata panggil apa, penilaian perkara tersebut tu kita kena tengok. Apabila kita ada ilmu ni, kita kata konsep dia lagu ni, tapi penilaian dia ni kita kena kaji pula berdasarkan panggil apa, sosioekonomi semasa, berkaitan dengan panggil keadaan ekonomi, keadaan masyarakat kita, kena tengok belakang semua tu. Jadi itulah panggil kita ni pengajian agama bukan setakat kita tahu benda ni, tapi ilmu kita ada. Pada kita perlu akan berinteraksi dengan benda-benda lain pula. Tapi kalau dah kita kata orang tanya gapo fakir, gapo miskin, jadi kita kalau kita benda tu kita tak tahu, kita tak boleh nak berinteraksi dengan orang hak sesi ekonomi, sesi kaji ekonomi. Dia nak bantu kita tapi kita tak membantu dia. Hak tu jadi masalah. Hukum tu tak boleh jalan dalam kehidupan tu. Jadi kita ni kena jalankan kehidupan syariat kita ni bersama dengan benda lain supaya hukum syariat tu boleh jalan. Okay dah. Yang ketiga, amil ni orang yang buat kerja lah, orang yang buat kerja. Wa huwa sa'i wa yusamma sa'i wallazi yasta'miluhu hakim fi akhdhi zakawat min arbabiha wa sarfiha ila mustahaqqiha wa yu'tu min az-zakah wa in kanat waniyan. Mereka amil ni adalah yang ditugaskan oleh pemerintah, fi akhdhi zakawat min arbabiha, daripada orang yang berkelayakan dan mengagihkan dia kepada orang yang berhak. Okey dah. Okeynya kita amil ni pemerintah lantik dia untuk pungut daripada orang yang diwajibkan zakat dan mengagihkan zakat tersebut kepada orang yang berhak. Fa yu'ti minaz zakat wa in kana ghaniyan. Kita ni boleh beri kepada dia jumlah zakat tu walaupun mereka ni daripada golongan orang kaya. Haza illam yaj'al lahu hakim ujratan minal baitil mal wa illa fala yu'ti. Ni sekiranya tidak dijadikan oleh pemerintah ni upah bagi mereka. Kiranya kalau macam tu pemerintah ni beri dah upah suku kepada mereka, maka kita tak wajib dah beri zakat pada dia. Tapi kalau kata pemerintah ni tak beri zakat, tak beri upah, maka boleh untuk kita beri zakat pada mereka, boleh. Contoh kita kalau di Malaysia, kita kata kita lantik Tok Imam tu. Kita maik ni dia akan lantik Tok Imam sebagai wakil negeri, wakil kerajaan wakil kawasan. Wakil setiap daripada kawasan. Untuk timur daripada anak mungkin. Tapi Tok Imam pun kadang-kadang Tok Imam ni hak jenis banyak kerja, dia akan rosak pada Tok Siok, Tok Bila, macam contoh gitu. Jadi mereka ni pun dikira sebagai amil juga. Okay dah. Lepas tu satu lagi kita sini point dia
amil ni orang hak menjalankan dua tugas tersebut. Pertama, dia pergi cula lah kita kata, dia pergi cula, dia pergi cula, dia pergi pungut, dia pergi buat urusan menguntit zakat daripada orang yang wajib bayar zakat. Lepas tu yang kedua, dia ni mengagihkan zakat. Jadi kalulah dia ni buat dua perkara tersebut, maka dia merupakan sebagai amil. Seperti contoh kita kata seperti kita kata dah ni hak KPKM ataupun badan persatuan yang kita dah buat ni, hak tu pun kira sebagai amil jugalah ni. Akhirnya kalau macam tu kita duduk sini, kita nak bayar sini. Supaya kita kata kan, kalau kita ni kita nak bayar di Wazirul Awqaf untuk email ke apa, hak tu memang kita kalau ikut setempat, kalau masyarakat setempat dia mahu tak bayar kat tu lah. Tapi kalau kita ni duduk dalam masyarakat orang Melayu, orang apa, masyarakat Malaysia, maka untuk jadi ke amil tu yang bertindak, maka persatuan itu ambil tanggungjawab tersebut, maka kita boleh bayar pada mereka. Maka kalau lah orang kata kalau kata macam apa, dia persatuan ni bukan sebagai tempat amil, tu tak kena sebab persatuan kita peringkat bendahari tu pun memang ia buat dua kerja ni. Sebabnya kita kata, kalau lah kita kata satu tempat kita takdir kan, iftirak kan, satu tempat tu dia tak ada pun sistem ni, tak ada pun sistem. Maka macam tu kita kata orang kawasan pedalaman tak ada pun sistem, tapi dia ada macam tu Tok Ngulu. Tok Ngulu ni tak ada orang lantik dia pun, tak ada pun kawasan agama, majlis agama lantik dia ke apa, tapi dia gunakan dia kuasa dia sebagai Tok Ngulu, Tok penghulu kampung tu, untuk dia pantau, untuk dia cula, untuk dia kutip daripada zakat. Lepas tu kedua, dia apabila dapat zakat, dia bagi zakat, maka dia tu dikira sebagai amil. Boleh? Okay. Secara umum je dua perkara tu lah dia lakukan dua tugas tersebut. Yang keempat, ya muallafati qulubuhum hukum arba'atun yu'tuna minaz zakat. Orang yang muallafah qulubuhum, kita muallafati qulubuhum ni biasa kita ayatkan muallaf biasa, tapi dia ada lagi orang-orang lain. Orang yang kita nak menjinakkan diri mereka tu terhadap Islam. Man aslama wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam. Orang yang memeluk Islam tapi dalam keadaan mereka ni masih lemah. Okey dah. Kalau kita katakan mu'allah lah, mudah sini kan, orang yang baru masuk Islam tapi mereka ni memerlukan sokongan dari sebentuk tak kira lah moral apa semua, benda tu kita boleh nak beri zakat pada mereka dah. Yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi'ata'ihi islamun nuzara'ihi. Orang bangsawan, orang kenamaan daripada kaum dia, yang mana kita mengharapkan pemberian dia. Yang ketiga, muslimun yuqatilu aw yuqawifu mani'uz zakah hatta yahmiluha ila imam. Orang Islam hak boleh pergi ataupun menakutkan orang hak tak bayar zakat sehingga boleh bawa kepada hatta yahmiluha ila imam. Maka orang Islam hak mana sekiranya ada golongan hak tak bayar zakat, lepas tu ada orang Islam hak sanggup untuk berkorban, pergi paksa, pergi kutip, pergi kegoh, pergi menentang golongan tak bayar zakat ni, maka kita boleh bagi kepada mereka ni untuk dapatkan zakat. Boleh. Man yuqatil man yalihi minal kuffar wal bughah fayu'ti minaz zakah in kana i'ta'uhu ashala min ba'si jaysh. Kita bagi pada orang yang pergi berperang terhadap orang kafir ataupun orang bughah, pemberontak, yang mana fayu'ti zakat minaz zakah, fayu'ti minaz zakah in kana i'ta'uhu ashalu min ba'si jaysh. Sekiranya kalau kita kata ada kufar, ada jaysh, ada kufar, lepas tu ada bughah, lepas tu ada orang Islam yang nak menentang mereka, maka sekiranya bagi zakat tu lebih mudah daripada nak pergi menentang mereka, maka beri zakat tu terlebih utama daripada kita menghantar pasukan perang untuk pergi menentang kepada kufar ataupun bughah sahaja. Boleh. Silahkan.
Yang kelima, mukatab, hamba mukatab, man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan fa yu'ta min az-zakati liyusa'iduhu zalika fi tahrir min ar-riddi. Hamba ni dia ada banyak jenis. Dia ada mubaa', dia ada mukatab, ada walad. Tapi mukatab ni man katabahu sayyiduhu kitabatan sahihatan, hamba hak mana dituliskan oleh Said dia, tuai dia, kitabatan sahihatan, apa declaration, panggil kenyataan bahawa dia ni akan dibebaskan dengan sekian-sekian jumlah harta tebusan lah kita kata. Okey, dia ada hamba, dia boleh membebaskan hamba tersebut dengan syarat ada yang sanggup bayar sejumlah harta tersebut, sejumlah harga tersebut. Okey, maka apabila lagu tu Baitul Mal boleh pada tuai saat ni untuk membebaskan hamba tersebut. Kalau tuai dia ayat lagu tu boleh. Yang keenam, al-gharim. Al-gharim ni orang hak berhutang. Wallazi stadanu li ghairi maksiatin, orang hak berhutang pada tempat hak bukan bermaksiat. Fayu'ta min az-zakati wa huwa arba'atun. Man istadana lidaf'i fitnati baina mutanazi'aini wa in kana ghaniyan. Orang hak berhutang ni dia tujuan dia berhutang macam tu nak menyelesaikan masalah masalah konflik antara dua orang. Sekalipun orang hak berhutang saat ni tu dia ni merupakan kaya. Macam tu dia ni ada masalah, macam tu A dengan B ada masalah. C ni dia berhutang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tak kira lah dia buat panggil, kalau kata penyelesaian tu, tak kira lah dia panggil secara panggil minta, dia panggil jemputan kau ikutlah dia sebagai taklifan untuk dia menyelesaikan masalah tersebut. Maka kita boleh beri kepada sisi ni untuk menyelesaikan masalah A dengan B. Dia boleh untuk kita bagi zakat pada mereka. Man istadana liqirati daifin aw bina'i masjid aw nahwi zalika min masalihil 'amma wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin. Bagi orang hak berhutang untuk tujuan memuliakan tetamu ataupun bina masjid ataupun secara umum dia diguna untuk maslahah umum wa in kana ghaniyan. Orang hak berhutang untuk keutamaan tamu ataupun bina masjid ataupun secara umumnya kita kata untuk masalah umum, maka kita boleh bagi zakat pada mereka. Yang ketiga, man istadana li sulhi ala nafsi aw iyalihi. Orang hak berhutang untuk pengurusan peribadi dia ataupun pengurusan keluarga dia. Okay. Yang keempat, ad-dhamin. Dhamin ni sebagai orang penjamin. Penjamin macam tu, kita ada satu perjanjian, lepas tu kita ambil Allahumma salli Muhammad, kita jadi penjamin bagi seseorang dalam sesuatu akad. Maka wa yuqta in kana mu'siran wa haladain wa kana madmunu anhu mu'siran kazali. Maka kita boleh bagi kepada orang yang jadi penjamin tersebut sekiranya in kana mu'siran, sekiranya mereka ni daripada golongan yang susah. Wahaladain, kita selesaikan zakat mereka, selesaikan hutang mereka. Wakana madmunun anhu muksiron kazalik, dan kita boleh selesaikan orang yang dijamin, bukan penjamin saja, orang yang dijamin tu pun kita boleh beri daripada zakat tu atas dasar atas dasar orang yang berhutang. Okay. Yang ketujuh, asnaf yang ketujuh, al-ghuzatu, orang hak pergi perang. Yang muradnya daripada kalimah wa fi sabilillah tu dah. Wa fi sabilillah. Maka pemguzatul mutatawwi'in alladhi la ya'khuzuna martaban min ad-diwan ala khurujihim ila jihad fayu'tuna min az-zakati wa in kanu aghniya. Mereka ni pejuang-pejuang yang mutatawwi'in ni, panggil sukarela, yang mana tak mengambil gaji daripada dewan, tak mengambil gaji daripada Baitul Mal atas atas mereka ni keluar untuk berjihad. Maka kita bagi ke zakat kepada mereka sekalipun mereka ni daripada golongan orang kaya. Okay. Hak kita ni, hak kita kata kita ni pelajar kan, pelajar zakat maik ke apa semua tu, hak tu termasuk bawah asnaf ghuzah ni lah, bawah hak asnaf fi sabilillah. Fi sabilillah hak tu pun
dia ada pertikaian lagi sebenarnya. Kalau kalau panggil rusah tu panggil hak pergi sungguh lah. Tapi ulama ni dia mentafsir ke kalimah fisabilillah tu secara lebih umum, sehingga termasuk orang hak pergi ngaji tu pun dikira sebagai fisabilillah. Gitu dah. Lepas tu apabila fisabilillah ni dia ada hukum dia sebenarnya. Dia ada hukum dia. Seperti contoh kita kata apabila seorang itu dapat zakat daripada fisabilillah atau dasar asnaf fisabilillah, maka dia perlu gunakan zakat tersebut untuk keutamaan pergi dia. Macam contoh, orang pergi pergi, dia tak boleh dapat gaji kan, walaupun mereka ni kaya, maka Baitul Mal boleh beri zakat pada mereka. Tapi kiranya dia boleh ambil duit daripada zakat tersebut untuk kegunaan pergi dia. Macam contoh, dia nak beli apa panggil nak beli senjata api ke apa, dia boleh beli daripada duit zakat tersebut. Dan sekiranya seperti itu juga, kalau kita kata kita ni hak pergi mari ngaji, hak fisabilillah ni, konsep dia serupa yang sebenar. Dan ini merupakan qaul yang muktamad daripada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, kalau kita terima atas dasar asnaf fisabilillah, duit yang kita dapat tu, kita secara muktamad dia, ulama kata penggunaan dia tu, tasarruf dia tu untuk fisabilillah tersebut. Boleh? Fisabilillah tersebut. Maksudnya kita terima atas dasar kita ni title sebagai pelajar. Maka duit tersebut kena guna atas dasar pelajar, atas dasar urusan ngaji. Maksudnya sini bukanlah kita kata kita tak boleh secara sorahah dia, secara detail dia, secara nyatanya kita boleh kata kita ni tak boleh gunakan duit zakat tersebut pada benda tak ada berkaitan dengan hak ngaji. Benda hak boleh melalaikan kita daripada ngaji. Seperti contoh, kita boleh tawassul, kita boleh kata bab kita nak beli kitab, nak bayar yuran kuliah, nak bayar yuran pengangkutan transport apa semua, ataupun kita boleh tawassul lagi sehingga kita kata kita nak bayar sewa syakoh, duit bulan makan ni bulan-bulan, hak tu boleh lagi. Tapi sebab benda tersebut tak melalaikan kita daripada pergi ngaji. Tapi kalau lah kita kata kita ni boleh beri zakat, tak apa, kita pergi mana, pergi jalan ain sunnah. Kalau benda-benda yang tarafuh, benda-benda yang panggil apa, benda-benda yang bukan kita kata israf tak, bukan kita kata melampau, maksudnya benda bentuk kesenangan yang tak ada kaitan dengan ngaji, benda tersebut secara muktamadnya tak boleh lah kita kata. Kalau kata nak pergi, boleh kata tak boleh pergi untuk tu, tapi nak pergi ahlan lah. Tapi kalau semuanya tak payah guna duit hak zakat kita guna, hak kita dapat tu. Hak tu kita kena ayat lah juga pada sayang-sayang kita. Sebab tu zakat tu kita dapat sebenarnya bukan sebab kita ni title orang Kelantan ataupun kita pada negeri mana-mana, tak. Sebab kita title kita situ, title kita fisabilillah. Jadi apabila fisabilillah, orang kita kena jagalah title kita tu. Bila kita dapat title tersebut, orang lain apa tak boleh dapat 4,000 mentah-mentah tunjuk. Sebab dia bukan main ngaji. Kita dapat 4,000 tu, free dapat 4,000 sebab kita main ngaji. Maka kalau kita kata kita main ngaji tapi tak ngaji, ataupun kita dapat duit tu, ni nak update telefon, beli iPhone 14 14 Pro, Pro Max ke apa, macam tu lah, nak beli, nak up to date dengan standard semasa, tanpa memberi manfaat pada agama fisabilillah tersebut, maka benda tersebut tak dikira lah sepatutnya. Okey dah. Lepas tu, kalau dalam hukum muktamad juga, sekiranya orang tu pergi pergi dapat duit zakat, sebelum pergi pergi, dia dibekalkan oleh Baitul Mal untuk dapatkan zakat tersebut. Lepas tu, dia gunakan dalam fatrah pergi. Lepas tu, selesai daripada pergi, masih ada lagi baki daripada duit tersebut. Secara muktamad dia, duit tersebut kena hantar klik pada Baitul Mal. Kalau kita kata selepas habis ngaji ada lagi duit zakat maid, kena hantar semula ke zakat maid. Gitu kalau kira muktamad dia. Tapi tu secara muktamad dia. Ana masa tu ana pun ada sekali dengan apa, ditanya Amin fatwa dari Ifta ni, Pak Ustaz Piu ni, Piu Safai.
Faiz Alim PUMJ Bakan sebelum ni, sesi sebelum ni, Ustaz Faiz Alim, Ustaz Syahir Zarafi semua tu, dia tanya 2-3 perkara berkaitan dengan amil tu. Amil yang berkaitan dengan persatuan kita nak jadi amil, tu Syekh ayat kita lah, Syekh Waidah tu, dia kata satu yang boleh atas dasar 2 sebab tadi, 2 tugas saya tersebut. Lepas tu hak uzah tu fisabilillah ni, Syekh bagi tawassuk, Syekh bagi keluasa, sehingga benda tersebut untuk panggil apa, benda-benda yang memberi keringanan pada pelajar tu pun masih lagi boleh dikira sebagai fisabilillah juga. Macam tu melibatkan belakang lah. Syekh kata bukan maksudnya bukan kata siapa sakat kalau kata ada lebih duit tu kena hantar balik dah. Syekh kata gitu. Syekh kata kalau duit ada lebih boleh guna untuk peribadi dia, boleh guna untuk gitulah. Maksud dia bukan kita kata secara syadi gitu, boleh. Maksudnya sini kita sebagai pelajar, bagi anak, kita sayang-sayang kita kata apabila dapat duit zakat tu baina ifrat wa tafriq. Jangan kita kata peluang sangat, jangan kata sepit sangat. Kita kata mudah-mudah nak guna secara sukarela, boleh nak pergi join ke apa, tak boleh juga. Ataupun kita kata terlalu menjaga duit tu sehingga menyusunkan kita pun tak juga. Gitu deh. Bolehlah kita kata boleh pingat-pingat kesan kita supaya benda tu sebagai amanah kita boleh jaga muanah. Yang terakhir asnah adalah Ibnu Sabi. Ibnu Sabi wa huwa musafirun musyi'us safar allazi laisa ladaihi nafaqah tuwasiluhu ila baladihi fa yu'ta min az-zakah wa in kana lahu malun fi baladihi. Ibnu Sabi ni orang musafir lah, musafir musyi'us safar ataupun musyi'us safar, yang mana tidak ada pada mereka ni nafkah, yang tak ada sumber kewangan hak boleh menyampaikan mereka kepada tempat mereka. Fayu'ti min az-zakah wa in kana lahu malun fi baladihi. Kita beri zakat tu pada mereka sekalipun mereka ni pada tempat dia tu, tempat asal dia tu dia ada zakat. Dia ada harta dia sendiri. Kita masuk ahkamu qasamis sadaqah, hukum pembahagian pengagihan sedekah. Hukum takmimus sadaqah, hukum meratakan pengagihan zakat. Yajibu ta'mimus zakat li jami'i afradi hadhihi al-asnaf idza kana tafriqu min al-imam. Kita wajib untuk mentakmimkan, untuk meratakan zakat ni kepada semua afrad min hadhihi al-asnaf, hak lapan ni, idza kana tafriqu min al-imam, sekiranya kenyataan tersebut datang daripada imam. Wa idza kana alladhi yufarriqul malik wa kana ghairu mahsurin, sekiranya benda tu dinyatakan oleh pemilik harta, maka tu tak tertuju, tak tertentu au mahsurin wa qallal mal. Tapi kalau kata kalau kata tertuju pun mungkin kita kata jumlah dari jumlah hak sikit. Fayajibu alla yaqussa anis salasatin fi min kulli sarfin. Dia kata sini semuanya dia kata sini kita ni boleh bagi kepada imam lah, kepada pemerintah untuk bagi kepada zakat tersebut. Adapun kalau kita kata kita nak bayar, kita pemilik harta, kita nak bayar sendiri, benda tu tertentu, tapi mungkin kita kata tertentu tapi jumlah kita bagi tu sikit. Macam tu kita kenal saya kita ni daripada golongan orang miskin, golongan family dia ni susah. Kita mungkin kita boleh bayar dulu. Tak siap bayar ke KPKM kita kenal, mungkin kita tahu saya kita siapa miskin. Maka kita pun direct bayar, nak bayar zakat boleh, tapi mungkin kita kata jumlah tersebut dari jumlah sikit. Tapi kalau kita kata kita bayar pada imam, pada pemerintah, pada amil, maka benda tu tersebut dia jadi umum dan lebih kena kepada semua afrad. Fayajibu alla yang kusar, dia kata situ wajib untuk tidak kurang daripada 3 ke, daripada setiap daripada jenis tu. Setiap daripada jenis tu kena ada 3 ke, lapan jenis, lapan asnaf tersebut. Setiap daripada lapan tersebut kena ada 3 paling kurang. Gitu. Itulah kod tamir dia untuk kita bayar kepada golongan yang berwajib. Kalau di sini dia kata kalau kiranya kalau kita nak bayar sendiri pun benda tu terangkatlah hukum zakat kita.
kalau kita nak bayar pada orang bayar pada orang berwajib tu, tu lebih utama lah. Hukum taswiyatu bainal asnaf. Tajibu zakah tajibu taswiyatu fi ada'i zakah bainal asnaf la baina afradi asnaf. Hukum menyamaratakan antara asnaf. Tajibu untuk kita menyamaratakan fi ada'i zakah, untuk kita keluarkan zakat antara asnaf-asnaf la baina afradil asnaf. Dia kita ni asnaf tu 8. Hak tu kita wajib bagi secara sama rata. Adapun tidak secara sama rata antara afrad, orang yang berada pada setiap asnaf tersebut. Maksudnya setiap daripada asnaf 8 tu kita wajib beri setiap asnaf tu ada wakil dia. Kita wajib buat keluarkan asnaf sabilillah ni, asnaf orang miskin ni, asnaf orang hotel ni, asnaf ni cukup 8 tu memang wajib kita beri setiap daripada asnaf. Hukum iza fuqida ahadu asnaf. Hukum sekiranya tiada salah satu daripada asnaf yang 8 tu. Iza fuqida ahadu asnaf fayuraddu sahmu sinfi mafqud ila mawjudin. Sekiranya ketiadaan asnaf, salah satu daripada asnaf, maka kita kena bahagi, kita kena agihkan, kita kena kembalikan sahmun sinfu mafqud, kita kena bagi kepada bahagian orang hak tak ada saat ni kepada orang ada. Hukum naqlu zakat la yajuzu. Hukum kita pindah zakat. Hukum pindah zakat, dia tak harus kita pindah zakat daripada negeri muzaki, orang yang mengeluarkan zakat kepada negara, pada negeri hak lain. Ala qaulil masyhur fi mazhab amma binisbati lil kafarah wal wasiyah wan nazar fa yajuzu naqluha. Adapun orang hak keluarkan kafarah ataupun wasiat ataupun nazar, maka hak tu sudah dibolehkan untuk kita pindah pembayaran tersebut daripada tempat orang yang buat keluar kepada tempat lain. Qala Imam Ibn Ujail rahimahullah, salasu masail yufta biha ala ghairi masyhur fi mazhab Imam Syafi'i wa hiya jawazu sarfi zakati ila sarfin wahid. Kata harus untuk kita bagi zakat ni pada satu asnaf sahaja. Pada satu asnaf aja. Yang kedua, jawazu daf'i zakat wahid li wahidin min sarfi. Harus untuk dia seorang ni bayar zakat kepada seorang daripada asnaf. Maksudnya seorang tuju pada seorang lain. Seorang tuju pada kita pengeluar zakat tuju kepada seorang asnaf. Yajuzu naqli zakat min mawdi'iha ila baladin akhar. Harus untuk kita pindah zakat daripada satu tempat pada satu tempat lain. Kalau ni qaulul masyhur. Tapi kalau kita kata kita nak buat beramal kita akan guna qaulul mu'tamad dan juga qaulul rajih. Tapi kalau ada satu-satu masalah kita boleh dari satu-satu masalah kita boleh ambil qaul yang marjuh ataupun qaulul marjuh ataupun masyhur sekiranya ada sesuatu muskilah, satu keperluan, sekiranya ada, waktu boleh kita terima untuk memudahkan keadaan, untuk memelihara maslahah. Syurut syarat sebagai penerima akhir zakat. Tadi orang hak layak asnaf tu 8, tapi adakah dia tu cukup syarat ada dia tu? Kena tengok pula. Pertama, dia tu orang Islam, maka kita tak boleh bagi kepada orang kafir. Illal amin, orang kafir, kecuali orang yang buat amin, orang yang jadi amin tu sekiranya kafir boleh kita beri pada mereka. Hurriyatil kamilah, orang yang bebas, bukan hamba. Fala yu'ta raqiqun walau mubahidan illa mukatab. Kita boleh beri kepada orang yang mukatab. Sebab tadi kan ada hamba kan, asnaf 8 tu ada hamba. Hamba ni banyak jenis panayat, ada hamba mubah, ada hamba muwala apa semua. Tapi hamba boleh kita bagi adalah hamba mukatab. Allah yakuna ghaniyan. Dia ni tak boleh daripada kalangan orang yang kaya. Allah yakuna makfiya mu'nah wa hiya wajibatun kanafaqati zaujati ala zawjiha wa kadzalika nafaqatul qarib.
dia kata tak mencukupi daripada perbelanjaan dia. Seorang itu tak cukup perbelanjaan dia, barulah dia tu layak untuk menerima zakat. Alla yakuna hashimiyan wala muttalibiyan di hadisi. Dia ni bukan daripada kalangan ahli keluarga Nabi lah, ahli keluarga kita katakan Tok Said lah, kita katakan Tok Said. Inna hazi sadaqat awsahun nasi wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Wa warada aidan inna lakum fi khumsi khamsi ma yughnikum wa hadha huwa mu'tamad wa dhahaba ba'dhum ila jawazi sarfi zakati ilaihim idza muni'u haqqhum fi khumsi khums. Khums ni harta rampasan pergi, sama ada harta ghanimah ataupun harta faid. Harta ghanimah ataupun faid tu, harta rampasan pergi, dia ada kota khusus untuk ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi ni dia akan dapat secara khusus khums 1.25, 1/25, maksudnya 400 kan. 1/25, 400 kan. 400 ni 4% daripada harta Nabi, 4% daripada harta ghanimah ataupun harta faid ni dia akan bagi kepada ahli keluarga Nabi. Dia ada kota khusus waktu qaul mu'tamad. Adapun sebahagian ulama mengatakan harus untuk kita bagi zakat pada mereka sekiranya mereka ni diteguh daripada mendapatkan kota tersebut. Yang terakhir, alla yakuna mahjuran alaihi. Orang aslaf sani tu dia bukan daripada orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih ni orang panggil apa? Sama ada orang tu di sini dua orang, sama ada orang tu safih, orang tu bodoh, orang tu tak ni lah, tak waras lagi, tak mahir, tak waras, dan ada pengurus kewangan dia. Macam contoh orang safih ni macam tu Safi ni itulah orang panggil apa? Orang yang belanja secara boros, ataupun kanak-kanak sobi, ataupun yang terakhir orang panggil orang gila, majnun. Ada 3 orang situ dia. Kanak-kanak, orang safi, lepas tu orang hok gila. Maka harta mereka ni perlu kita uruskan, sama ada kita bagi pada wali ataupun kita bagi kepada orang yang ambil tanggungjawab untuk urusi harta mereka. Okey, sedekah tatawwu. Fadilatuha warada fiha katsirun min al-ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyyah minha qawluhu ta'ala innal musaddiqina a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam kullu mu'min fi zilli sadaqatihi hatta yusalu bainan nas. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal abda la yasaddaqu bikisrati tarbu' inda Allah azza wa jalla hatta takuna mithla jabali Uhud. Wa qawluhu aidan inna sadaqata la tudfi'u ghadab rabbi wa tudfa'u maitatal su. Kira waktu dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita dalil-dalil galakan, dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis untuk menggalakkan kita untuk bersedekah. Ahkam hukum dia ni ada empat. Pertama sekali dia jadi wajib sekiranya kita ni nak bagi makan kepada orang yang dalam keadaan terdesak, bisyarti kaunuhu fadilan an hajatihi. Orang tu memerlukan dan keadaan kita pula yang memberi ni, sedekah kita tu merupakan lebihan sisa daripada keperluan kita. Mandu batul dia jadi sunat sekiranya menjadi sunat tu secara umumnya sedekah ni benda tu merupakan benda yang sunat. Adapun dia akan jadi makruh sekiranya kita bersedekah dengan benda-benda radik. Radik ni benda buruk lah, benda tak syamil. Wal haram tasadduq ala man yasta'inu biha ala maksiati biqarinatin. Kita sedekah pada orang hak buat maksiat. Sunan muta'alliqah bi sadaqati tatawwu. Sunat yang berkaitan dengan sedekah sunat ni. Israr
israru biha illa iza kana mimman yuqtada bihi fal afdalu izharuha. Kita ni sunat dia lagu mana? Sunat dia kita bagi kepada sunat kita bagi dalam keadaan kita ni bersembunyi, dalam keadaan kita ni buat senyap-senyap, kecuali bagi orang yang jadi ada pengaruh, mereka ni ada pengaruh, maka fal afdalu bagi mereka ni untuk menzahirkan. Gitu deh. Kalau kita kata pemerintah ataupun pimpinan dengan menyebabkan mereka ni buat macam tu, kita kata kita nak membina negara, maka Perdana Menteri pun buat keluarkan duit dia sendiri. Maka macam tu dia potong macam tu gaji AMB kita tak ambil gaji, gaji elang apa benda tu jadi satu keharusan. Macam tu nak membangunkan negara ataupun nak bangun masjid Tok Imam, Tok Imam kata nak buat masjid, jadi waktu BPT dia sendiri, maka pada masa tersebut sunat pula untuk dia ni zahirkan bahawa orang ni PT sedekah hamba untuk buat sembang-sembang sikit-sikit. Okay. Tasadduq 'ala al-qarib, qaribil aqrab, thumma az-zawj, thumma al-qaribil ab'ad. Wal jar wal adu wal ahli al-khairi wa muhtajin. Kita ni sunat untuk bersedekah qaribil aqrab, ahli keluarga kita yang terdekat, kemudian pasangan kita, wal qaribil ab'ad. Qaribil ab'ad tu dia tengok bawah tu mahram bin nasabi, summa rada, summa musahara, summa wala. Daripada kalangan mahram kita ahli keluarga secara nasab, kemudian daripada kalangan adik kalangan susuai, kemudian daripada kalangan menantu ataupun ipar dua kita ni, wal jar tu ab'ad, qaribil ab'ad. Lepas tu kita masuk jar, banyak apa? Tetangga kita sedekah juga pada adu musuh kita, ahlul khair wal muhtajin, orang yang memerlukan. Wa taharil azminah fadilah. Seperti bagi antara sunat juga kita kejar daripada tempat-tempat hak fadilah. Pada tempat pada makan, pada masa, pada masa-masa fadilah, seperti contoh pada hari Jumaat, hari bulan Ramadan, pada siyama asyurul awakhir minha, terutamanya pada 10 terakhir daripada Ramadan tu, wa ashri Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, wa Asyura, hari 10 Muharram, Asyurul Hurum, wa Asyurul Hurum, pada bulan-bulan haram hak. Wa tahari, kita berlumba untuk berdasar ke tempat-tempat hak fadilah, seperti contoh Mekah, Madinah, Baitul Maqdis wa ghairiha minal buldani mubarakah. At-tasadduq bima yuhibbu wa bil ma'i wal maniha. Kita sedekah dengan apa yang dia disukai, dengan dan juga kita sedekah dengan air dan wal maniha. Maniha tu kita tengok bawah kan, zata hiya zatul labani min an-na'ami bi an ya'tiha li muhtaji ya'khuzaha labanaha ma damati labunan thumma yuradduha ilahi. Manihah ni kita beri kepada manihah ni satu haiwan ternak yang ada ni, penuh dengan susu. Kita beri pada orang yang memerlukan. Kita panggil macam tu, kita ada unta ke, kita ada kambing ke, penuh dengan susu. Kita panggil orang yang memerlukan, orang yang berkeperluan atas benda tersebut. Kita suruh dia pergi, lepas tu kita beri sedekah dengan benda tersebut. Adamul anifah minat tasawuf biqalil. Kita tidak menjengkelkan daripada sedekah sikit. Ayakuna bitibin nafsi wal bishri. Kita lakukan sedekah ni dengan dalam keadaan kita ni lapar dada dan juga
nak memberi kegembiraan kepada orang penerima tu. Alla yatma'a fi du'a'il muqti lahu muqalahu liyukmila lahu ajru. Janganlah kita ni tamak kita duk minta jangan kita tamak untuk minta doa daripada orang yang penerima tu. Liyukmila lahu ajru. Maksudnya kita boleh minta doa, tapi jangan tamak pada dan nak minta doa daripada orang penerima tersebut. Atau saduk bima fadula an hajatihi idza lam yashqa alaihi sabru ala tayyib fa in syaqqa karha. Dia kata sedekah daripada gapo menjadi lebihan daripada hajat dia, sekiranya dia perkara tersebut tidak menyusahkan mereka untuk sabar atas keadaan kesempitan. Maksudnya apabila kita keluarkan zakat, kita keluarkan sedekah kita tu secara materialnya, secara zahiriahnya dia mengurangkan harta kita, maka sekiranya kita mampu untuk bersabar atas kekurangan harta tersebut, maka sunat untuk kita bersedekah. Tapi kalau kita tak mampu menyusahkan kita untuk bersabar, maka itu menjadikan makruh untuk kita bersedekah. Seperti contoh kita kata suami ni ketua keluarga kan, wajib bagi nafkah. Maksud dia wajib bagi nafkah ni dia ada tanggungjawab hak dia perlu selesaikan, dan masa yang sama dia nak sedekah. Maka kalaulah dia kata dia nak bagi sedekah, benda tersebut menjadikan duit dia jadi kurang, menyebabkan dia ni jadi panggil keperluan dia untuk bagi nafkah tu jadi kurang juga. Kalaulah dia kata dia mampu untuk tahan daripada ahli keluarga dia ni semakin kurang biti, semakin kurang duit, maka hak tu kalau dia terkata. Tapi kalau panggil duk wis sedekah, apa orang rumah dia ataupun anak dia ni duduk mohon bapa ayah kata duduk wis sedekah kat orang, tapi anak sendiri tak terpelihara, bini sendiri tak terpelihara, maka tu merupakan menjadi jatuh pada makruh pula. Wa tata'akkadu sadaqatu tatawwu' 'inda al-umuri al-muhimmah kal ghuswi wal maja'ah. Terlebih utamalah kita wis sedekah ni apabila dalam keadaan genting, seperti contoh dalam keadaan pergi ataupun kemarau, kelaparan, maja'ah. Wa kadzalika kusuful marad wal hajj. Apabila berlaku gerhana ataupun sakit ataupun haji. Ini merupakan secara adab Islam tu secara tak langsung menunjukkan kepada kita common sense. Kita pergi orang sakit, kita pergi jumpa orang sakit ataupun pergi jumpa orang haji. Padahal benda tersebut secara langsungnya kita tak nampak, tapi dia membantu secara tidak langsung. Orang boleh duit ni kita rasa suka, orang jadi macam orang cara kita. Jadi ataupun kita kata dalam konteks kita juga, orang belanja kita boleh puasa ke, mari hampa nak belanja dia membuka puasa. Kita rasa benda tu jadi kita orang kena belanja ni serupa lapis, serupa dihargai. Jadi kalau kita terbaku, maka tu terlebih afdal. Benda-benda makruh yang berkaitan dengan sedekah tatawwu. Atasadduq biradiin illa fi sya'ain. Dia kata kita bersedekah dengan benda hak tak malak, benda buruk, kecuali dengan dua perkara. Pertama sekali sauk pakaian, yang kedua aurakin naqdiyah. Kita sedekah duit walaupun benda tu buruk, dan pakaian benda tu tetap dijatuh kepada makruh, walaupun benda tu walaupun benda tu dapat pahala, tapi hukumnya dari segi makruh lah. Kita nak duit ataupun pakaian tak model. Aku sedekah mimman ikhtarata maluhu biharam. Kita ambil sedekah, terima sedekah daripada harta orang bercampur dengan sumber yang haram. Kita tahu dia ni panggil apa, buat kita syubhat, maka makruh untuk kita terima daripada mereka, tapi tak menafikan kita untuk terima. Macam tu kita tahu dia ni kerja tempat tak molek, tapi tak wajib untuk kita pusuh. Ni duit halal atau duit haram, tak wajib. Tapi asalkan dia beri kita
benda tu kita boleh terima, tak siapa menafikan untuk kita terima, tapi itu hanya jatuh pada makruh sajalah. Terakhir dia kata akhudhu sadaqah mimma tasaddaq alaihi bi bai'i aw ghairihi. Kita kata kita ambil sedekah dia ni daripada orang yang kita tasaddaq alaihi, kita ambil sedekah, kita terima sedekah daripada kita orang kita beri tasaddaq alaihi, kita biaya mereka. Adapun perkara yang muharramat berkaitan dengan sedekah tatawwu ni, pertama sekali tasadduq bima yahtaju ilaihi tasadduq bima yahtaju ilaihi linafaqati iyalihi fi yawmihi wa ladatihi wa kiswatil fasli aw yahtajuhu lidain la yarju lahu wafa min jihatin zahirah. Kita sedekah dengan apa yang diperlukan untuk nafkah diri dia, nafkah ahli keluarga dia pada sehari semalam lah, pada sehari semalam. Wal mannu bitasadduq, wal mannu bitasadduq ni kita mengukit, kita bakit lah, kita sedekah dah syawang-syawang yang madak ke apa, apa kita pun mengukit. Kita mengukit tu benda yang diharamkan lah. Seperti waktu kita kata daripada ayat Quran ni dia syomel sebenar. Allah Ta'ala ni dia puji kita daripada surah Al-Baqarah kan. Surah Al-Baqarah juzuk apa? Juzuk 3. Surah kiri tu kan. Surah kiri tu dia kata Allah Ta'ala ni syomel, dia puji orang yang beri sedekah. Dia beri gambaran bahawa sedekah ni sekian-sekian. Orang yang sedekah fisabilillah ni supaya sebut satu pohon mengeluarkan satu tangkai yang ada tujuh satu pohon yang ada 7 tangkai. Setiap pada 7 tangkai ada 100 biji buah. Tapi Allah Ta'ala ni lebih mampu untuk yutaifu liman yasha. Allah Ta'ala ni mampu untuk melipat kali gandakan ganjaran pahala. Tapi Allah Ta'ala situ dia bagi signifikan pada kita. Zakat ni, sedekah ni bukan sekadar dengan harta benda saja, tapi Allah Ta'ala bagi signifikan pada kita qaulun ma'rufun khairun min sadaqati yatba'uha azza. Allah Ta'ala kata dia mau kecek molek, qaul yang ma'ruf, kata-kata hak molek, khairun min sadaqati yatba'uha azza. Allah Ta'ala walaupun Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala akak bak sedekah, tapi Allah Ta'ala bagi peringatan pada kita bukan setakat sekadar sedekah, tapi sedekah yang mana kita tak kita mengelak daripada kita buat mengukit azab. Azab kita azab ni kecil, orang kata kita kecil ataupun kita mengukit, maka Allah Ta'ala letak lebih tinggi daripada sedekah tu asli adalah qaul ma'ruf. Kita kalau kata kita ni tak ada duit untuk kita beri sedekah, lebih baik kita kecek hak lebih molek, hak boleh melapangkan dada penerima. Itu juga merupakan sedekah kita pada orang tersebut. Jadi rasa setakat tu dulu daurah kita pada kali ni. Apa yang kurang itu ataupun apa yang ada silap ataupun tak sempurna perkataan, mohon kita kemaafan lah. Yang mana tak memenuhi ataupun tak memenuhi peringkat penganjur pada lajnah pengetahuan kita, anda mohon maaf. Ataupun ada daripada kalangan sahabat ada nak tambah beberapa, insya-Allah kita boleh temulah, boleh kecek kira pasal insya-Allah bagi apa kita hak tu capai ni. Mungkin kita kata kita hak paling hebat beberapa dak, semua orang minta daurah sekali kita boleh sama-sama bincang lah. Mungkin kita kata okay, kita pakar pun cuma kita ada lebih sikit je. Ni mungkin pointer pula orang duduk depan. Dan kita lah ke depan harapan pun kita boleh apa kita tahu ni kita boleh badi sepa badi peringat. Walaupun kita kata Pak Zakat ni semua kita ngaji kan, semua kita kata ngaji Islam kan, ngaji belaka, tapi supaya kita ayat fisabilillah saat ni lah. Kalau kita kata fisabilillah hari tu, ada antara kita ni ada hak lalai daripada benda tersebut. Bukan kata tak tahu, tapi lalai. Tahu dengan lalai ni benda berbeza.
Jadi kadang-kadang lalai tak semestinya dia tak tahu. Maka kita lah tanggungjawab kita hok main ngaji, hok tahu, masuk tabau sedar, boleh ayat, boleh bagi ingat supaya benda tersebut syariat Allah Taala ni dia jalan walaupun kita ni dalam title panggil apa pengajian agama kadang-kadang ada benda Allah Taala suruh kita masih lagi tak buat. Kita pusinglah juga. Maka benda tersebut dia boleh jadi hukum Allah Taala ni kita kena jalankan dengan cara pertama sekali kita ngaji. Kalau tak ngaji lagu mana nak tahu lagu mana gitu. Lepas tu kedua bukan setakat ngaji saja, tapi dia kena ada tugas orang ngaji ni. Dia ada dua tugas dia. Tugas orang ngaji dia ada dua tugas kan. Surah Taubah ayat 120. Surah Taubah ayat 120. Muka kiri bawah sekali. Muka ngelas dua muka ngelas belum daripada akhir. Surah Taubah dua muka ngelas akhir. Walaula nafara min kulli firqatin minhum yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia pesan pada kita bukan semua orang umat Islam ni dia perlu kita pergi, tapi perlu ada juga segolongan, hok ngaji. Apabila ada ngaji, ada ilmu, dia boleh buat peringatan pada kaum mereka apabila mereka kembali pada kaum mereka. Gitu deh. Apa kita ni kena badi-badi. Kita jangan kita kata kita ni duduk sama-sama pengaji Islam tak perlu buat saling-saling memperingati. Sebab orang kata tak apa badi demo ustazah kita cakap kita sama-sama ustazah cakap berhenti lagi. Ada ustaz pun manusia, ustazah pun manusia. Kadang-kadang ada benda kau terlupa, kadang-kadang ada benda kau tak teringat. Maka tugas kita lah untuk jalankan tugas kata badi pingat kita buat amal ma'ruf nahi munkar. Ada benda kau kita tak ingat demo pingat, ada benda demo tak pingat kita pingat. Kita asalkan kita buat molek dah ni, kita sama-sama hidup, sama-sama jaga. Sebab kita duduk bulan ni lah, kalau kita tengok biar kita comel belakang, maka kita badi-badi buat, badi-badi pingat deh. Saya tak tahu daripada anda. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.